Pelaksanaan My Mudah diperkukuh, lonjakan produktiviti dan daya saing negara. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis, Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, memperkenalkan harga siling bergerak yang berubah kepada faktor harga input antara langkah yang bakal diambil kerajaan sebagai usaha menjamin sekuriti makanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan langkah itu seiring perancangan bantuan terus bersasar kepada golongan yang memerlukan seperti yang diumumkan sebelum ini. Menerusi kenyataan, dinyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga akan dipertingkat dalam usaha meningkatkan keluasan tanah bagi kegunaan pertanian. Langkah itu antara keputusan yang dicapai hasil mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang dipengerusikan Perdana Menteri. Mesyuarat juga membincangkan 3 perkara utama yang berhubung kait dengan sekuriti makanan, memudahkan urusan perniagaan di Malaysia serta menangani tenaga mahir dalam sektor elektrik dan elektronik E&E. Keputusan lain yang dipersetujui adalah usaha memperluaskan ekosistem agromakanan dengan rantaian bekalan diterajui oleh Syarikat Pelaburan Kerajaan GLC, Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan agensi kerajaan. Selain itu, kerajaan juga akan meningkatkan kerjasama awam dan swasta dengan memberi fokus kepada usaha modernisasi serta menggalakkan pertanian pintar dalam meningkatkan hasil pertanian. Kerajaan juga komited dengan kajian berdaya maju dan berpotensi untuk dimanfaatkan secara strategik bagi mendepani cabaran global untuk menjamin ekosistem sekuriti makanan lebih inklusif juga menyeluruh demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Juga bersetuju untuk memperkukuhkan pelaksanaan My Mudah di semua kementerian, agensi persekutuan dan negeri, pihak berkuasa tempatan PBT serta Persatuan Perniagaan. Melalui pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah, kerajaan akan terus berusaha untuk memodernkan peraturan berkaitan perniagaan bagi melonjakkan produktiviti dan daya saing negara. Mesyuarat itu juga bersetuju merancangkan lagi program uji kaji peraturan yang dikelola oleh unit My Mudah dengan sasaran penyelesaian isu dalam tempoh 60 hari berbanding 6 hingga 12 bulan sebelum ini. Hukuman mati masih wujud dalam perundangan Malaysia walaupun kerajaan bersetuju memasukkan hukuman mati mandatori pada 8 Jun lepas. Menjelaskan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memperincikan kerajaan bersetuju memasukkan hukuman mati mandatori dan digantikan dengan hukuman gantian yang tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Kita boleh menyelesaikan persoalan pindaan dulu dan bentangkan pindaan melaksanakan apa yang Jemaah Menteri dah putus untuk menghapuskan mandatory death sentence pada bulan September. Bulan Oktober nanti dan finally buat Dewan Negara akan bincang dia bulan Disember. Dan insyaAllah by Januari, Februari kita dah ada undang-undang tu dimasukkan secara realiti menerusi undang-undang. Hukuman mati mandatori merujuk kepada peruntukan kesalahan jenayah iaitu tertuduh yang didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati tanpa sebarang pengecualian kerana hakim tidak mempunyai pilihan selain menjatuhkan hukuman mati terhadap tertuduh apabila disabit dengan kesalahan contohnya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Hukuman mati dengan kuasa budi bicara mahkamah pula membawa maksud bagi mana-mana tertuduh disabit dengan kesalahan. Hakim boleh mempunyai pilihan menjatuhkan hukuman mati atau hukuman pemenjaraan atau sebatan. Jelasnya, keputusan kerajaan hanya melibatkan pemansuhan hukuman mati mandatori, melibatkan 11 kesalahan iaitu 9 kesalahan di bawah kanun kesiksaan dan 2 kesalahan bawah Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut memaklumkan satu tribunal diwujudkan bagi mengkaji hukuman terhadap banduan akhir selepas pindaan pemansuhan hukuman mati mandatori diselesaikan kelak. BHEUU dan Jabatan Peguam Negara AGC bakal mengkaji serta meneliti kebolehkelaksanaan syur-syur yang dikemukakan untuk banduan berkenaan. Jadi kita kena kaji undang-undang ni. Jadi itulah kenapanya jawatan kuasa itu mencadangkan tribunal dilantik. Tetapi dalam masa yang sama, saya telah berbincang dengan pihak AG Chamber dengan Bahayu memikirkan kita kaji secara mendalam tribunal yang dicadangkan oleh pihak jawatan kuasa ini, implikasi constitution dia, perlembagaan dia. Setakat ini, terdapat 1,342 banduan telah dijatuhkan hukuman mati. Sebelum ini, pelaksanaan hukuman mati banduan akhir ditangguhkan berikutan pengumuman moratorium sejak 2018 yang mahu mengkaji hukuman mati sebagai langkah reformasi perundangan negara. Kementerian Pendidikan KPM sedang berusaha sedaya upaya menyelesaikan masalah sekolah tumpang melibatkan 23 sekolah di Sabah. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata 20 daripada sekolah berkenaan telah mendapat peruntukan RM706 juta untuk pembinaan bangunan sekolah masing-masing. Manakala peruntukan bagi 3 sekolah lagi sedang diusahakan. Akuinya, Sabah mempunyai lebih banyak sekolah tumpang berbanding lain-lain negeri dan ini menjadi cabaran infrastruktur bagi KPM. Kita memberi perhatian khusus pada projek-projek sakit ini untuk kita pastikan semua projek-projek sakit ini dapat disiapkan segera. Ini bagi memastikan supaya supaya projek ini tidak terus dibiarkan. Lagi lama kita biarkan, lagi banyak kerosakan-kerosakan yang akan berlaku dan lagi banyak peluang-peluang yang kita lepaskan. Beliau menyatakannya dalam sidang media selepas merasmikan bangunan baharu Sekolah Menengah Kebangsaan Libaran di Sandakan. SMK Libaran mempunyai 24 kelas dilengkapi kemudahan makmal, bilik mesyuarat, bilik pentadbiran, kantin sekolah dan tapak perhimpunan dan menempatkan 616 pelajar tingkatan 1 hingga 5 serta 33 tenaga pengajar dan 3 bukan mengajar dan bakal menyediakan asrama pelajar lelaki dan perempuan dengan kapasiti 200 penghuni dalam tempoh terdekat. SMK Libaran sebelum ini menumpang di Sekolah Kebangsaan Sungai Padas sejak tahun 2000 akan memulakan sesi persekolahan di bangunan baharu pada 1 Julai ini. Datuk Dr. Razi turut menyatakan komitmen KPM dalam memastikan baki 12% kekosongan guru akan diisi bagi menampung kekurangan guru di sekolah-sekolah seluruh negara. Angka itu merupakan baki 88% yang mampu dipenuhi KPM daripada pengambilan 18,702 yang dilaksana Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Datuk Dr. Razi Jidin turut menjelaskan pihaknya sentiasa berbincang dengan Suruhanjaya Pendidikan agar kekosongan jawatan perguruan dapat diminimumkan. Dalam masa sama, beliau juga memberi jaminan isu keperluan kerja-kerja pembaikan perumahan guru-guru khasnya di luar bandar akan diambil perhatian untuk tindakan selanjutnya.
Kementerian Kesihatan KKM mengambil beberapa langkah penyelesaian sementara bagi mengatasi isu kekurangan bekalan ubat-ubatan di klinik dan hospital swasta serta farmasi komuniti dalam negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam kenyataan berkata fasiliti kesihatan swasta boleh memohon pinjaman bekalan ubat-ubatan daripada fasiliti kesihatan swasta yang lain atau fasiliti kesihatan kerajaan yang terdekat. Sekiranya perlu, pesakit boleh dirujuk ke fasiliti kesihatan kerajaan terdekat untuk meneruskan rawatan. Namun, pesakit berkenaan mungkin memerlukan perubahan regimen ubat-ubatan berdasarkan ketersediaan di fasiliti kerajaan yang dirujuk. Pesakit juga boleh membeli ubat-ubat berkenaan daripada farmasi komuniti dengan preskripsi daripada klinik atau hospital swasta terbabit. Pada masa sama, KKM juga telah memulakan perkongsian maklumat senarai ubat-ubatan yang mengalami gangguan dan cadangan produk alternatif bagi ubat-ubatan tersebut dengan pihak pengamal perubatan swasta, hospital swasta dan farmasi komuniti. Senarai ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Penyelesaian jangka panjang sedang diusahakan KKM dalam menangani isu ini dan pemantauan berterusan dibuat untuk memastikan ketersediaan ubat-ubatan di seluruh Malaysia. Saudara, tiada sebarang penerbangan membawa jemaah haji Malaysia akan mendarat di Madinah selepas Rabu ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memberitahu jadual penerbangan terakhir ke Madinah adalah Rabu ini melibatkan rombongan KT-22. Manakala rombongan seterusnya KT-23 akan mula mendarat di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz di Jeddah bermula 20 Jun ini. Bercakap di bangunan yang menempatkan Ibu Pejabat Lembaga Tabung Haji dan Penginapan Jemaah Abraj Al-Janadriyah, beliau memaklumkan TH telah melakukan persediaan sebaiknya dalam berdepan dengan pelbagai kemungkinan akibat penularan COVID-19 dalam kalangan petugas dan jemaah. Walaupun bakal berdepan dengan situasi luar jangka, TH telah mengambil langkah pencegahan awal dengan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa, termasuk segera melakukan saringan ke atas mereka yang menunjukkan simptom wabak itu. Adanya musim haji sudah tentunya ramai daripada kalangan jemaah haji daripada pelbagai negara yang akan berada dan berkumpul dan tertumpu di Mekah dan juga di Madinah. Dan sudah tentunya dalam keadaan itu, dalam keadaan sesak, dalam keadaan ramainya orang, kemungkinan kejangkitan COVID ini mudah berlaku. Jadi dengan itu kita sentiasa menjaga diri kita supaya kita dapat sentiasa dalam keadaan sihat, supaya kita dapat menyempurnakan ibadat haji kita dengan sebaik mungkin. Pusat Kesihatan TH bukan sahaja disediakan di Makkah tetapi juga di Madinah, malah setiap maktab ataupun penginapan telah disediakan pasukan petugas yang terdiri daripada jururawat dan doktor. Sepanjang di Makkah, jemaah haji Malaysia diberi taklimat serta bimbingan berterusan menerusi program-program ceramah yang dianjurkan. Taklimat dan ceramah yang diadakan secara berkala itu antara lain sebagai ulang kaji dan pemantapan rohani jemaah dalam melakukan ibadah umrah dan lain-lain amalan sebelum menjelang masyair. Banyaklah ceramah yang dapat kami ikuti dan bantuan maklumat dan juga informasi yang boleh membantu para jemaah lah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Penting dan bermakna sebab kami jemaah di sini dari masa ke semasa memerlukan maklumat yang tepatlah dan juga perkara-perkara penting yang sentiasa diupdate setiap hari. Sebelum ni kita pun dah ada kursus haji 2020, 2021 dalam talian dan ada bimbingan macam ni, ada setiap beberapa hari itu boleh freshen up lah. Dia bagi penerangan, lepas tu kita buat joke yang ramai kan, jadi kita buat sendiri boleh insya-Allah lah. Sebab dah apa yang dia bagi tu kita rujuk aja.
Tabung haji menyediakan kira-kira 8 modul taklimat dan ceramah berperingkat sepanjang jemaah berada di Tanah Suci dari mula tiba hingga berakhir musim haji. Kejayaan Pegawai Kadet Kanan PKK Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM B. Janusha yang menjadi pegawai wanita pertama negara menamatkan pengajian dan latihan ketenteraan di Akademi Tentera Laut Amerika Syarikat membuktikan anak Malaysia hebat di pentas dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di laman Facebook mengakui ia juga menyerlahkan kewibawaan golongan wanita muda Malaysia untuk bersaing dalam dunia ketenteraan. Semoga kejayaan ini menjadi suntikan semangat kepada warga TLDM untuk terus berusaha mencapai kejayaan pada masa depan. Janusha, 23 tahun, yang merupakan anak kelahiran Kuala Lipis, Pahang, mencipta sejarah apabila menjadi wanita Malaysia pertama diterima masuk ke USNA dalam sejarah kemasukan pelajar negara ini ke Akademi Tentera berprestij Amerika Syarikat sejak 1971. Beliau mula menjalani pengajian dan latihan ketenteraan di USNA pada 2018 selama 4 tahun bersama 1,085 pelatih dari Amerika Syarikat dan 14 pelatih dari luar negara itu. Majlis tamat pengajian disempurnakan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyasarkan untuk mewujudkan 100 koperasi yang menjalankan penternakan ayam di negara ini. Presidennya, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berharap sekurang-kurangnya 100 reban dapat didirikan dengan setiap satunya mampu menampung kapasiti 50,000 ekor ayam sekaligus menyumbang pengeluaran kira-kira 30 juta ekor setahun. Usaha itu dapat meningkatkan keterlibatan gerakan koperasi dalam bidang agro makanan dan sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melihat sektor itu menyumbang 100 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2030. Yang merupakan pengurusi angkasa negeri yang ambil inisiatif menyelaraskan, menggabungkan koperasi-koperasi yang cara kecilan ni dibuat secara bersepadu, integrated supaya kita angkasa boleh bukan saja beri nasihat tetapi juga akan terlibat sama. Selain daripada sektor pertanian dan industri asas tani, angkasa turut mewujudkan 8 sektor pembangunan dan perniagaan yang lain bagi mencukupi keperluan rakyat. Lembaga Urus Air Selangor luas mengenal pasti lebih 60 kolam dan tasik di seluruh lembangan di negeri itu yang berpotensi dijadikan kolam takungan tambahan sebagai persediaan jangka panjang bagi menghadapi kemarau yang dijangka berlaku pada 2025. Pengarahnya Hasrul Nizam Syari berkata daripada angka itu, 21 kolam telah diluluskan kerajaan negeri untuk diluas dan dilebarkan bagi menambah kapasiti takungan. Dalam masa sama, pihaknya turut membina infrastruktur lain bagi memastikan air takungan dari kolam berkenaan dapat disalurkan ke loji rawatan air. Luas juga telah membangunkan aplikasi yang boleh merekodkan jumlah air sedia ada secara masih nyata sebagai persediaan melepaskan air untuk digunakan. Terdahulu, beliau berkata bekalan air di Lembah Kelang mampu bertahan selama 8 bulan sekiranya berlaku kemarau pada 2025. Katanya, ketika menjadi tetamu program koresponden bernama Bertajuk Air di Selangor, persediaan menghadapi kemarau. Perbicaraan kes 1MDB, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa sejumlah 45.8 juta ringgit telah dipindahkan ke dalam akaun peribadi M-Bank Datuk Seri Najib Tun Razak melalui Vista Equity International Partners Limited Barbados antara Oktober dan Disember 2014.
Naib Presiden Jabatan Operasi Perbendaharaan di M-Bank Berhad Salmah Damanhuri, 50 tahun, ketika membacakan kenyataan saksinya berkata 5 transaksi berlaku sepanjang tempoh itu. Vista Equity dimiliki dan dikawal Eric Tan yang merupakan rakan ahli perniagaan Low Tech Joe atau Joe Low. Dalam pada itu, semasa sesi soal-jawab bersama Peguam Datuk Seri Najib, Salmah mengakui Bank Negara dan M-Bank tidak menunjukkan apa-apa tanda amaran semasa semua urus niaga itu berlangsung. Malah beliau tidak menyedari akaun tersebut milik bekas Perdana Menteri sehingga pihak berkuasa mula melakukan siasatan terhadap 1MDB. Salmah turut menyatakan pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada Datuk Seri Najib berhubung transaksi-transaksi yang berlaku membabitkan akaun peribadinya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung esok. Mahkamah Session Kuala Lumpur diberitahu bahawa remaja sindrom Down, Bella, pernah dipaksa makan nasi goreng bercampur cili yang banyak oleh pengasas rumah bonda Siti Bainun pada Mei tahun lalu. Saksi pendakwaan ke-8, Suhana Zam, berkata kejadian itu berlaku di sebuah kondominium di Wang Semaju milik Siti Bainun. Semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Suhana memberitahu beliau melihat kesan lebam sebesar tapak tangan di bahagian kanan muka Bella ketika pergi ke rumah Siti Bainun pada 13 Jun 2021. Malah waktu makan Bella diminta berdiri berjam-jam oleh Siti Bainun dan tiada sesiapa memberi makanan dan minuman kepada remaja itu. Suhana juga bimbang mengenai risiko terhadap respon Siti Bainun sekiranya bertanyakan keadaan Bella di rumah Siti Bainun. Siti Bainun mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan berusia 13 tahun itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Perbicaraan di hadapan Hakim Izralizam Sanusi bersambung Khamis ini. Saudara, kelayakan Piala Asia 2023, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon mahu pemainnya melupakan kekecewaan Sabtu lalu dan fokus kepada aksi menentang Bangladesh esok. Menurutnya, Malaysia perlu memastikan kemenangan pada pertemuan terakhir esok sekaligus mencerahkan peluang ke pusingan akhir tahun depan. Pengendali dari Korea Selatan itu juga yakin semua pemain Harimau Malaya sedar dengan tanggungjawab yang bakal dipikul pada aksi ketiga kumpulan E itu. I believe, I think this moment, I think this squad is, I think, best squad for us. I'm highly respect their professional, like their ability. I believe they deserve to be. But now, we are almost end of the tournament. So last moment, I think they can do something good to give Malaysia football fans and also name of Malaysia will be great. Selain itu, Pan-gon turut berharap kesemua penyokong Harimau Malaya dapat memberi kepercayaan kepada anak-anak buahnya dalam misi menang dengan jaringan besar. Malaysia dijadual menentang Bangladesh pada pukul 9 malam esok, manakala Bahrain akan bertemu Turkmenistan pada 5 suku petang hari yang sama. Sementara itu, penyerang kebangsaan Muhammad Syafiq Ahmad menegaskan sesiapa pun pemain yang diturunkan harus menggalas tugas dengan baik kerana hanya misi meraih kemenangan sahaja diinginkan. Okey, setiap perlawanan ada pressure sendiri. Untuk kita sendiri pun, pressure sebab kita tak dapat poin yang game yang lepas. Tapi macam
macam semua harapan orang. Setiap perlawanan dia ada pressure dia sendiri. Lepas tu apa yang penting player kena pandai hadapi tekanan tu. Ialah kita main dengan home ground, kita punya advantage dengan sokongan yang padu, kita boleh, insya-Allah kita boleh absorb pressure dan kita perlu dapatkan pemain dengan baik dan perlu kemenangan. Bekas bintang kedai itu dijangka menjadi taruhan jurulatih Kim Pan-gon bagi mengetuai jentera serangan Malaysia dalam memburu gol awal ke atas Bangladesh esok. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mahu momentum positif yang ditunjukkan skuad negara dalam kempen kelayakan Piala Asia 2023 dapat dikekalkan. Jelas beliau, di bawah kendalian jurulatih Kim Pan-gon, skuad Harimau Malaya telah menunjukkan peningkatan ketara dan berharap prestasi itu dapat diteruskan. Justru, Datuk Seri Ahmad Faizal mahu semua peminat dapat meneruskan sokongan kepada pasukan negara agar dapat ke peringkat yang lebih tinggi. Harap persembahan ataupun momentum yang baik. Saya nampak ada peningkatan ketara dengan coach Kim Pan-gon ni. Saya harap momentum peningkatan ini dapat berterusan. Dan akhirnya kita akan satu hari nanti mempunyai satu pasukan yang cukup hebat yang akan bertarung di peringkat yang paling tinggi, insya-Allah. Tapi kita mesti terus bagi sokongan lah. Jangan sentiasa terlalu menuding jari, tetapi kita belajar daripada kesilapan dan bangkit. Bila ditemui selepas majlis perasmian Surau Al-Faizin Sekolah Kebangsaan Pasukan Polis Hutan di Ulu Kinta, Perak. Kita beralih ke perkembangan Liga Premier. Skuad Kelantan FC kesal tidak dapat menggunakan Stadium Sultan Muhammad Keempat bagi aksi menentang JDT2 FC pada 27 Jun ini. Keadaan tersebut memaksa perlawanan berkenaan ditukar ke venue lain. Berikutan stadium itu berdepan isu penyelenggaraan. Menurut pengurus operasi Kelantan FC, Qismaini Nur Rusli, bilik persalinan yang tidak sesuai digunakan untuk saingan Liga Premier Malaysia merupakan antara faktor utama Stadium Sultan Muhammad Keempat tidak mendapat kelulusan untuk diguna pakai. Dalam masa sama, beliau turut menafikan dakwaan pasukan itu gagal membayar sewa stadium dan padang latihan. Jelas Qismaini, Kelantan FC sehingga kini tidak mempunyai apa-apa tunggakan berkaitan perkara itu. Sementara itu, Perbadanan Stadium Kelantan PSK memaklumkan semua kerja penyelenggaraan hanya akan siap sepenuhnya pada 30 Jun ini. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam dan beristirahat dari saya Nurul Alis.